Ada usaha. Kita kerja dengan ada sesi je dengan live. Nah, nanti tengok. Nah. Alright.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua usahawan yang berada di ruangan FB Live. Apa khabar tuan-puan semua? Harap semua sihat dan ceria berada di kediaman masing-masing. Selamat datang ke sesi FB Live Medak to You yang disiarkan secara langsung di FB Live Institut Keusahawanan Negara. Jadi mungkin ada antara kita yang tertanya, apa itu Medak to You? Jadi Medak to You ni merupakan inisiatif daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak bersama dengan agensi-agensi di bawah kementerian bagi tujuan untuk menyampaikan maklumat-maklumat dan tips-tips agar usahawan dapat mampu terus bertahan dan kekal positif dalam tempoh yang sukar ini. Jadi sesi perkongsian ini akan diadakan setiap hari secara bertema pada pukul 9 malam oleh agensi-agensi yang telah dikenal pasti di bawah Medak. Jadi malam ini tuan-puan semua sebenarnya merupakan hari kedua kita bersiaran. Dan pada malam ini tuan-puan semua, kita membawakan topik yang cukup menarik yang bertemakan kerohanian dan juga motivasi, di mana kita akan mendengar speaker kita mengupas berkenaan satu tajuk yang sangat-sangat menarik, iaitu 7 tips mencari ketenangan dalam ujian. Okey, jadi sesi ini akan berjalan selama lebih kurang sejam, di mana speaker akan berbicara mengenai topik ini selama 45 minit dan baki 15 minit speaker akan menjawab soalan-soalan yang diutarakan di ruangan komen FB Live. Jadi penonton boleh mengutarakan soalan-soalan di dalam ruangan FB Live dan saya akan membacakan semua ataupun soalan-soalan yang terpilih pada penghujung rancangan lagi, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita mula tuan-puan semua, mohon komen, like dan share ramai-ramai berkenaan majlis ilmu kita pada malam ini supaya rakan-rakan kita, ahli keluarga kita boleh tengok bersama kita pada malam ini di sesi FB Live kita. Alright, tuan-puan semua, setiap ujian itu datangnya dengan hikmah dan kesenangan. Di sebaliknya, ibarat pelangi selepas hujan, pasti akan ada kesenangan yang datang di sebalik setiap dugaan. Firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6 dengan maksudnya, kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan hari ini insya-Allah kita akan bersama speaker kita untuk merungkai tips dan cara bagaimana untuk mencari ketenangan di sebalik ujian yang diturunkan. Agak molek saya kenalkan dulu speaker kita pada malam ini. Izinkan saya perkenalkan Puan Ana Rosdi Janti binti Ahmad Rusdi atau lebih mesra dipanggil Ustazah Ana, merupakan Biz Counselor ISKAN yang berpengalaman luas dalam bidang online marketing dan juga pengurusan perniagaan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustazah? Sihat Sehat, alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustazah kerana sudi menerima jemputan bagi sesi Medak to You pada malam ini. Okey, saya rasa semua penonton kita pun telah bersedia, tak sabar-sabar lagi. Tanpa membuang masa, saya serahkan majlis ilmu kita kepada Ustazah Ana untuk sesi malam ni dengan tajuk 7 tips mencari ketenangan dalam ujian. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semuanya. So kita mulakan majlis kita dengan bacaan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright. So, malam ni alhamdulillah, terima kasih ISKAN, terima kasih Medak to You kerana sudi menjemput saya selaku Ustazah Ana daripada Bi-Ana Home Quran. So kami diamanahkan atau saya diamanahkan untuk sharing, untuk kita sama-sama membina motivasi diri kita kembali. Kita nak kenali balik atau macam mana kita nak cari balik tips-tips menerima atau mencari ketenangan dalam ujian ini. Ya, so tadi moderator pun dah sebutkan ayatnya. Alright, so boleh tulis dekat ruangan komen tersebut
saya sedang mencari ketenangan dengan ujian ini. Alright, so boleh tulis kat situ, okay tuan-puan, okay tulis di situ agar tuan-puan nanti paling penting adalah bila anda mempelajari sesuatu, anda perlu mencatat sesuatu. Bila anda mencatat sesuatu, action anda akan lebih kuat, akan lebih bersemangat, akan lebih memiliki daya saing yang tersendiri. Alright, so ketika saya bertanya kepada tuan-puan pada malam ini, ketika anda menjawab kabar semua, anda jawab kepada saya luar biasa hebat, ya. Alright, so anda katakan tulis dekat area komen tu, Zuhairi boleh tengok, cakap dengan mereka juga, katakan kepada mereka adalah mereka, saya luar biasa hebat. Okay, so luar biasa hebat. Okay, so okay tuan-puan, kita adalah usahawan, kita adalah pengusaha, kita adalah entrepreneur, kita adalah kita yang mengusahakan, kita yang mengurus keuangan, kita yang mengurus segala perkara. Okay, so kita berada di tahun yang kedua. Tahun yang kedua kita mengalami work from home, mengalami keadaan yang belum pernah berlaku sejak kecil kita dilahirkan, sejak kita dilahirkan sampai sekarang. Ini adalah masa-masa yang menurut saya, sebab saya juga seorang usahawan, dia adalah satu perkara yang luar biasa. Luar biasa, tapi katakan pada diri saya, katakan pada diri anda yang sedang mendengar, katakan saya juga luar biasa hebat. Boleh ya? Alright, so saya akan kongsikan slide saya. Okey, sekejap. Okey, so sementara saya tengah nak setting saya punya slide ni, so bolehlah tuan-puan katakan, cakap kat situ, saya mesti kuat, saya mesti berdaya saing, saya yakin saya boleh berjaya. Alright. Okey. So, alright. So saya pada malam ini diamanahkan untuk kongsikan 7 tips mencari ketenangan dalam ujian ini. So, apa itu ketenangan? Apa itu ujian? Okay. So, semuanya orang tahu, semuanya usahawan-usahawan yang sedang bersemangat mendengar pada malam ini, semua tahu ujian adalah sesuatu batu loncatan untuk kita ke hadapan sebenarnya. Okay. Tapi dalam masa yang sama, dia akan mengalami satu emosi tekanan, satu emosi kesedihan, satu emosi amarah. Okay? So di sini, dalam keadaan seperti ini, kita nak sama dengan. Ketika kita ujian, kita nak sama dengankan atau kita nak balancekan dengan ketenangan. Ujian sama dengan ketenangan. Okay? So, ketika kita ingin mencari ketenangan dalam ujian, poin yang pertama adalah perlu ingat paling utama adalah ujian adalah takdir dan jalan hidup. Okey, katakan pada diri anda, tulis di bahagian komen tersebut, okey. Tuan-puan yang sedang menulis, yang sedang menaip di situ, maksudnya katakan pada diri tuan-puan, katakan ujian adalah takdir dan jalan hidup. Memang kita akan melalui perjalanan ini. Okey, memang dia adalah sebuah takdir, qadarullah, takdir Allah, rukun iman kita yang keenam. Okey, kemudian dan kita memang perlu lalui bentuk ujian ini. Alright, so Allah menurunkan masalah pada yang sama sebenarnya ya. Allah menurunkan masalah pada masa yang sama. Allah memberikan kemudahan. Itu janji Allah. Di mana? Cuba lihat di dalam surah Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Okey? Kita dari kecil ni hafal surah ini. Betul ya? Semuanya hafal surah ini. Okey? Boleh tak katakan? Boleh tak tulis kat situ? Ya, saya hafal surah ini. Inna ma'al usri yusra. Dalam surah Al-Insyirah, alright, apa yang dikatakan? Bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Disertai. Maksudnya sama dengan.
ada perkara yang terbaik. Maksudnya mesti ada dalam keadaan kesusahan. Contoh, saya tahu bila saya melahirkan seorang bayi, seorang anak, saya akan mengalami kesakitan. Saya akan mengalami pendarahan yang begitu banyak. Tapi dalam masa yang sama, saya merasai nikmatnya memiliki memiliki anak, cahaya mata. Nampak? So, dia mesti sama dengan. Alright? So, macam mana untuk tenang? Katakan kepada anda, bisnes saya jatuh, bisnes saya setengah stuck, apa yang berlaku? Ada jalannya. Mesti ada jalannya. Okey? Sebab kalau dia kata susah. Terus katakan, bisnes saya terpaksa dikecilkan skopnya. Sama dengan saya ada jalan penyelesaiannya. Penyelesaiannya apa? Okey, sangat bersyukur. Yang pertama, kita ada akal. Apa kita fikirkan? Kita fikirkan apa yang sedang berlaku dan bagaimana untuk mengecilkan. Yang kedua, cari ilmu. Kenapa? Mungkin fitrah alam seorang wanita melahirkan, dia sudah tahu akan ada rasa kebahagiaan. Maka itu nikmatnya. Tapi kita, seorang peniaga, maybe dulu kita ada sale yang besar, kemudian disebabkan kita terlalu selesa dengan keadaan sale, sehingga kita lupa untuk mencari ilmu kembali. So apa? Kita kena berfikir. Creative thinking. Selalu letak dekat bahagian situ ketika mencari penyamaan dalam permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang usahawan. Okey? Tulis di situ apa, kenapa, bagaimana, okey, bagaimana, maaf ya. Bagaimana atau bila. Okey? Apa? Maksudnya you kena tahu apakah permasalahan yang sedang berlaku dalam perniagaan tersebut. Kemudian tuan-puan boleh carikan apa atau bagaimana atau kenapa. Kenapa adalah untuk mencari keyword ketenangan. Okey? Kemudian yang seterusnya, bagaimana atau yang paling cepatnya adalah bila. Bila maksudnya penyelesaian, bukan bila saya jatuh. Jangan. Bila kita jatuh, bila kita difikirkan aku dulu naik, aku berada di atas, sekarang aku. No, itu bukan jalan ketenangan. Itu adalah jalan kestresan. Itu adalah depression. You akan tertekan dengan semua persoalan-persoalan. Orang tak tanya pun, you bila kat naik, kenapa you jatuh, kenapa? So tak ada. Alright, apa yang paling penting adalah ketika anda yakin, hafal surah ini, setiap kejadian, setiap ujian, setiap kesusahan sama dengan, dia punya formula, sama dengan ada kesenangan. Cara untuk mencari kesenangan, apa atau bagaimana, kenapa, bila. Okey? Kalau kita mencari penyebab siapa, okey? So maksudnya kita tak percaya dengan qadarullah. Okay? Alright? So ini adalah poin yang pertama ketika tuan-puan mencari ketenangan dalam ujian ini. Sama je, saya juga mencari ketenangan ini. Tapi diri saya adalah saya seorang usahawan. Saya akan selalu mengatakan, apa sebenarnya? Kenapa? Bila saya nak start? Bagaimana untuk saya menyusun kembali strategi saya dalam perniagaan ini, dalam keusahawanan ini? Okay? So, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tulis di ruangan komen tersebut, katakan saya beriman dengan ayat ini. Saya beriman dengan ayat ini, maksudnya saya dalam kesusahan, pasti saya yakin ada kemudahan untuk saya keluar daripada situasi ini. Okay? So, itu adalah tips yang pertama.
Alright, so bila tuan-puan melihat sekarang, alhamdulillah kita ada Medact to You. Kita tak boleh berfikir untuk mencari jawapan bagaimana. Alhamdulillah, Medact to You tampil agensi kerajaan yang membuatkan kita boleh berfikir untuk terus berfikir dalam bentuk teori, iaitu mengikuti pelbagai aktiviti pembelajaran yang disediakan oleh Medact to You bersama dengan InScan. Alright, so itu yang pertama. Yang kedua, okay, membuat persiapan dan perancangan. Okay, kita macam mana untuk kita tenang dalam bentuk ujian, bagaimana untuk kita sama dalam kita menghadapi sesuatu perkara, kita perlu membuat persiapan. Persiapan bila kita memang dari dulu kita tak buat apa-apa persiapan, now dengar sharing daripada Medact to You ni, katakan hari ini, malam Jumaat ini, okay, saya nak bermula membuat persiapan dan perancangan. Okay, apa kata Al-Quran? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Mari kita tengok apa maknanya. Mungkin moderator kita tahu maknanya. Boleh moderator? Okey. So okey, alright, kita teruskan ya. Kita teruskan. Okey. Tolong catat, saya tengokkan ayat ni kembali. Ayat ini berada di surah An-Nisa ayat ke-9. Catat. Sebab kenapa? Kita tengah mencari ketenangan. Kita tak ada buku yang paling suci, tak ada kitab, tak ada buku yang paling menginspirasikan melainkan Al-Quran. Okey? Alright. Apa katanya? Maksud daripada ayat ini, dan hendaklah takut wal yakhshal. Okey? Takut kepada Allah orang-orang yang jika ditakdirkan mereka meninggalkan anak-anak yang dhaif. Anak-anak yang dhaif adalah anak-anak yang lemah di belakang mereka. Tentulah mereka akan merasa bimbang. Kita rasa bimbang, gusar, dengan tak boleh tenang. Okey, bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul dan baik. Okey, so ini adalah bentuk Allah meminta kita. Allah memang dah meminta. Perkataan ini, takutlah bila tuan-puan tidak membuat perancangan, tidak membuat persiapan menghadapi pelbagai, terutamanya meninggalkan ahli keluarga kita dalam keadaan lemah. Okey, so siapa kita? Kita usahawan. Siapa kita? Kita ibu. Siapa kita? Kita ayah. Okey, siapa kita? Kita rakyat Malaysia. Apa yang kita perlu buat? Jangan tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Walaupun keadaan tengah datang dalam ujian ini. Apa yang kita perlukan? Jangan tunjukkan Malaysia kita lemah. Okey? So, kita kena kuat. Kita kena katakan kita selalu ada persiapan, kita selalu ada perancangan. Okey? Kalau tuan-puan boleh lukiskan siapa yang tengah mencatat ni, tengah menulis ni, catat, lukis dekat situ orang lidi. Orang lidi lukiskan kepala, kemudian badan tu kanan, kiri kan. Okey, dekat bahagian otak tu belah dua. Okey, so bahagi pada 3. 1, 2, 3. Okey, so yang kanan akhirat, yang dunia, yang kiri dunia. Okay, so tulis di situ. Okay, tengok ya, tengok boleh juga sharekan gambar ni lepas ni ya. Okay, di ruangan komen. Apa yang pertama, tulis dekat sini perancangan akhirat, perancangan dunia. Rancangan akhirat you kena aware. Ada Allah, ada Rasulullah, ada Al-Quran.
Okey, lihat ya sekali lagi, ada Allah, ada Rasulullah, ada Al-Quran. Okey, ada ilmu di sini, ada ilmu di sini. Rancangan di dunia, kita perlu merancang. Yang pertama di bahagian otak paling atas adalah apa dia? Rancangan untuk diri sendiri. Diri sendiri. Kita kena fikirkan diri kita. Kita nak step ke mana? Kita nak arah ke mana diri kita? Yang kedua, ahli keluarga kita. Okey? Dan yang ketiga adalah masyarakat kita. Okey? So, kita perlu merancang apa yang perlu dirancang sebagai seorang usahawan, sebagai seorang entrepreneur adalah apa yang ingin dilakukan. Setiap hari saya ingin melakukan apa? Untuk menghasilkan apa? Setiap minggu saya ingin melakukan apa? Setiap bulan saya ingin menghasilkan apa? Okey? So, membuat perancangan pada diri sendiri, ahli keluarga, terutama sekarang semuanya work from home, rata-rata work from home, PDPR. Lihat di situ, hasilkan sesuatu setiap bulan. So, ada perancangan yang tersusun. Bila pekerja, kita pergi kepada bahagian keusahawanan. Okey, apa yang berlaku? Rancang, bina carta aliran pekerjaan. Kenapa? Bila kita menjadi usahawan, kita seorang yang berusaha. Bila kita berusaha, kita inginkan, kita berikan kerjaya kepada orang lain. Kita memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah bentuk kejayaan. Itulah bentuk ketenangan. Kita memberikan nikmat kepada orang lain dari perniagaan kita. Okey? So, bila kita ada flow, kita akan ada yang ketiga, sistem. Okey, kita akan ada sistem. Sistem bila tidak dirancang oleh seorang individu, oleh seorang entrepreneur, oleh seorang usahawan, maka akan kelang kabut ketika diuji oleh pekerja yang begitu bijak untuk mengambil perniagaan kita. Okey, anda tidak mengamalkan ayat ini. Okey, padahal Allah sudah mengatakan kita perlu takut kerana Allah lah kita merancang. Bila kita meninggalkan sesuatu perkara, tiba-tiba hilang begitu saja. So, maksudnya di mana kita punya ketakutan. Ingat ya, bukan disebabkan untuk membesarkan sahaja perniagaan kita, tapi bagaimana kita punya ketaatan kita kepada Allah ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita memiliki perancangan untuk mensistematikkan. Tapi bila kita tak merancang, bila kita tak susun, kita mula merasakan inilah ujianku. Sebenarnya ujian itu dilakukan oleh anda sendiri. Rancang dari sekarang. Apa yang berlaku? Anda dulu pembuka restoran, buka restoran, orang datang. Kita buat desain cantik-cantik. Kita buat restoran kita cantik, dihias dengan indah. Okey? Apa berlaku sekarang? Tak boleh dibuat. So, buat perancangan next. Apa nak buat? Yang pertama, orang tak boleh datang, kita datang. Itu keyword. Kita datang ke rumah pelanggan. Bagaimana? Rider. Yang kedua, sistem. Yang ketiga, close deal yang kuat. Maksudnya pemasaran yang kuat. Okay? So, kita ada perancangan. Okay? So, itu adalah bentuk-bentuk bagaimana untuk kita kekal merancang sebagai seorang usahawan, kekal merancang sebagai seorang mukmin. Kenapa? Saya perlu katakan, saya perlu tegaskan, kita perlu takut kepada Allah bila kita tidak merancang atau kita tidak membuat persiapan. Kita membuat perancangan, Allah akan jamin kita dengan ketenangan. Insya Allah. Okay? So, poin yang seterusnya, okay, poin yang ketiga. Okay, dapat poin yang kedua, kita perlu merancang melalui surah An-Nisa. Persiapan dan perancangan melalui surah An-Nisa. Okay, boleh ya? Okay. So, tekan like, share. Kalau anda rasa kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat pada malam ini, okay, bantu untuk
Medek to You membuat dakwah-dakwah mereka untuk sama-sama membantu usahawan-usahawan yang setengah gusar dengan hutang piutang yang telah dilakukan, dengan keadaan jualan yang tidak konsisten, dan kepelbagaian cerita yang sedang membanjiri kita punya media sosial kita. Okey, bantu usaha murni Medek to You, bantu usaha murni InScan untuk teruskan kita punya sharing session kita dalam kita punya macam mana terus tenang, bagaimana untuk kita terus berjaya, terus sustain, terus survive pada masa ini ya. Okay, alright. So saya masuk ke poin yang ketiga adalah menolong orang lain. Itu bermakna anda membantu diri sendiri. Tulis di bahagian komen, menolong orang lain, membantu diri sendiri. Bagaimana? Ini yang dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, riwayat Muslim, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, nescaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Okey? Ketika kita boleh membantu seseorang, kita sedang mencari, kita sedang membina kejayaan dunia akhirat. Okey? Apa yang berlaku? Dengan membantu, kita akan lebih merasa, perasaan yang pertama adalah kita lebih merasa ada orang lebih susah daripada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, lega. Hati tu akan merasa tenang bila saya tahu, bila saya membantu ni, saya lebih mempelajari sesuatu. Pergilah kalau anda kata memang sekarang ni boleh membantu menggunakan food bank ke, atau melihat sahaja. Memang kalau anda kata kita tak mampu untuk membantu, kita melihat mana yang mengangkat bendera putih di situ, and kita boleh callkan. Sekarang pun dah ada yang bahagian website hari ini punya tersebar viral punya hari ini kan. So kita bantu. Yang kedua, apa bantuan yang kita boleh? Kita kalau boleh, jika kita sudah mengira kos pengeluaran, keuntungan sedikit atau tak ada keuntungan, adakah kita boleh menetapkan pekerja kita masih bersama kita? Okay, so kita bantu mereka dahulu. Kenapa? Kita perlu membantu yang terdekat dengan kita. Okay, siapa yang mereka membantu kita sebenarnya dalam perniagaan kita. Okay, melihat, ingat ketika kita membantu, kita memberikan gaji 1,500, 2,000, 3,000 kepada individu, sebenarnya kita sedang membantu 5 ahli keluarga atau 10 atau berapa ramai yang mereka sedang menunggu rezeki daripada kita punya tim, kita punya staff, atau orang yang paling kita kenali, atau orang yang kita sedang bantu dalam keadaan ini. Alright, so inilah janji Allah. Okay, bila kita membantu orang lain, kita akan rasa tenang, kita akan merasakan ujian kita lebih mudah. Okay, kemudian yang mengatakan Allah ada balasan. Okay, kalau kita belum rasa tenang dengan membantu orang, kalau kita belum merasa kesulitan, katakan kepada diri ini, sebut tulisan ini atau kenal pasti ayat ini. Okay, nescaya Allah janji kita akan dimudahkan dunia dan akhirat. Apa yang kita nak? Kita nak ke siratal mustaqim, titian kita ke syurga mudah. Itu saja, akhirat. Apa kita nak buat? Tak ada perkara lagi kita nak buat. Alright? So, poin yang ketiga, tulis di bahagian ruang komen, saya nak menolong orang lain sebab saya sedang membantu diri saya sendiri. Sebab saya nak diri saya sendiri termotivasi dengan membantu orang. Saya nak tenang
bila saya membantu orang lain. Saya nak kuat bila saya membantu orang lain. So, bangunlah setiap hari, bangkitlah setiap hari, setiap subuh, bangun sebelum subuh atau subuh, katakan, sehari ini saya nak bantu orang lain. Hari ini saya nak bantu dengan orang lain. Okey? Sebab kenapa? Bila anda membantu orang lain, kejayaan anda berada sejengkal dengan mata anda. Okey? So, tulis di ruang komen, anda ingin membantu atau ingin menolong orang lain kerana anda sedang ingin membantu diri anda sendiri. Boleh-boleh ya? Alright. So, ini adalah poin yang ketiga ketika kita mencari ketenangan dalam ujian. Okay, so tulis kat situ mencari, saya nak cari ketenangan, saya nak cari ketenangan. Alright, so sharekan lagi apa-apa yang anda sedang dapatkan, catat dan kekalkan anda punya motivasi sampai bila-bila, insya-Allah. Okay, so kalau tuan-puan tak boleh dapatkan apa yang saya sharekan, just take gambar yang bahagian ayat Al-Quran tersebut and then save, susun kat situ, saya lost, saya nak baca ni. Saya lost, saya nak baca ni. Boleh-boleh ya? Alright. So, poin yang keempat, tunaikan hak Allah. Okay? Tunaikan hak Allah. Okay? So, yang ni semuanya jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nampak La yahtasib. Okay? So tengok, kalau tak ada keyboard yang bertulis bahasa Arab, boleh tulis la yahtasib. Okay? Kalau tak nak juga, tangkap gambar je. Sekarang dunia moden. Okay? Kita memang boleh semua perkara sekarang ni, insya-Allah. Okay? Alright? Okay? Yang tak boleh tu, jangan jadi Tuhan. Okay? Alright? Okay? La yahtasib. Ingat ya? Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya. Apa? Jaga hak Allah. Apa suruhannya? Kita senaraikan sekejap lagi. Dan meninggalkan larangannya. Nescaya Allah mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan. Kita nak cerita apa lagi? Ini janji Allah, semuanya tahu. Ini adalah perkara yang menenangkan kita. Ini adalah cara untuk kita keluar. Bukan keluar, kita kena hadapi ujian ini. Tapi kita tenang bila kita hadapi masalah, kita hadapi ujian ini. Okay? Serta memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan dari jalan yang tak terlintas pun. Okay? So, di sini yang paling utama adalah jaga hak Allah. Jaga hak Allah. Tulis kat bahagian komen. Saya nak jaga hak Allah. Apa hak Allah? Sembahyang 5 waktu. Okay? Kalau saya dah sembahyang 5 waktu, macam mana saya nak buat? Tapi saya tetap merasakan ujian ini terlalu berat dan meresahkan saya. Poin yang kedua. Saya nak solat awal waktu. Okay? So, saya sampai tarik nafas ni. Okay? Kita usahawan. Kita meeting. Pukul 8, 9 ada meeting. 10, 12 ada meeting. 3 ke 4 ada meeting. Bila kita nak curi masa, dengar azan. Ingat, azan bukan hanya kebesaran Allah. Tapi sebenarnya sedang memanggil aku solat awal waktu. Cakap, janji, tulis dekat situ. Biar dalam Facebook nanti, dekat padang mahsyar, tuan-puan berjanji nak sembahyang awal waktu. Okey, tolong jaga ini. Tolong jaga ini. Okey, sembahyang awal waktu. Tulis di bahagian komen. Saya nak sembahyang awal waktu. Saya dah sembahyang dah. Saya dah. Okey, tapi you solat. You dekatkan antara solat zuhur dan asar. Macam mana? Alright? Okay, Ustazah, Puan Ana, saya dah sembahyang awal waktu tapi saya masih merasakan kesusahan dalam saya punya ujian. Saya merasa tidak tenang lagi sebab saya sembahyang waktu. Yang ketiga, caranya adalah fahami bacaan dalam solatmu. Okay, so apa you kena buat? You kena faham. You dah kena, saya faham. Okay, paling utama ketika tuan-puan, ingat ya, paling utama dalam tuan-puan dah hafal sangat ni.
Okey, dan surah ini wajib dihafaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, iyyaka, hanya kepadamu kami na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Okey, ayat lain tak boleh faham, tak apa, relax. Pergi ikut lagi nanti kelas. Tapi sekarang ni saya nak share, ingat perkataan ni. Yang lain kadang teringat, nasi tak petik lagi. Kemudian tiba-tiba tengah solat, bos sebab kerja from home kan, bos tiba-tiba, okay meeting 5 minit lagi. Nampak? Siapa yang paling utama ketika solat, cuba ingat dulu makna ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sembah, ketika sembah, you punya jasad and you punya mindset kena letak ketika itu. Bila you tak letak, apa berlaku? Okey, apa yang berlaku? Yang pertama, lidah kita berbicara lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alright? Tapi kita cakap, alamak, kerja saya tak siap lagi. Nampak? Kita dah berbeza. Hati dan lisan dah beza. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey? Kalau saya selalu terfikir, alamak, papers anak saya belum ni lagi. Alamak, pekerja saya belum hantar report lagi. Boleh tak kita sempat berfikir benda tu? Apa yang kita boleh buat? Yang pertama adalah kita aware benda tu, dan yang kedua kena ingat ya, ini ada sedikit ancaman. Okey, dia dinamakan kita berada dalam keadaan syirik khafi. Khafi maksudnya yang tersembunyi. Tapi bila kita setiap hari kita buat, iyyaka na'budu, kita ingat lain. Iyyaka na'budu, nampak? Dia punya kesyirikan dari kecil, dia menutupi. Sebab kenapa? Kita setiap hari solat berapa tu? Solat berapa? 5 kali. Dalam kita solat, kita baca berapa banyak? Kita punya Al-Fatihah? Boleh tak? Saya nak tengok ruangan komen. Ada tak yang katakan, berapa banyak saya baca Al-Fatihah? Anda membaca surah Al-Fatihah sehari sebanyak 17 kali. Itu saya lah sebab saya tak sembahyang sunat. Okey kan? So apa yang you kena buat, nampak tak? Bila kita setiap hari mengatakan kita tengah membuat perkara yang baik tapi tidak melalui hati. Okey? So laksanakan hak Allah. Hak Allah wajib disembah. Bila hak Allah kita tak manfaatkan dengan baik, bukan tak bermanfaat, kita tak lakukan dengan baik, okey? So macam mana hati kita nak tenang? Bagaimana untuk kita menyusun persiapan, membuat perancangan? Tak boleh-boleh. Kenapa? Tadi, saya ada masalah dengan diri saya. Apa? Saya belum menunaikan hak Tuhan saya. Okay? So sebagai usahawan, yang perkara-perkara seperti ini, tuan-puan, bila tuan-puan sedang menghadapi masalah ini, yang pertama, kalau boleh, ajaklah tim setiap pagi baca Al-Quran berjamaah walaupun menggunakan Zoom. Okay? Sebab kenapa? Kita seorang founder. Kita yang akan melukis, kita akan menyusun keadaan-keadaan tersebut. So, kenapa kita tak buat? Kalau dia kata kita tak boleh, kita buat. Kalau dia kata kita bekerja daripada pejabat, kita buat solat berjamaah. Kalau tak boleh juga, kita buat makan berjamaah. Okay? So, di sinilah hak-hak Allah, okay? Jaga dan kita telus dan jujur perkara-perkara yang apa hak Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Okay? So, kena clearkan dan jangan berhenti belajar. Kenapa? Sebab dia memang bila perkara Tuhan, dia akan selalu terlupa. Okay? So, be nice dengan Allah. So, laksanakan apa hak-hak Allah. Okay? So, solat awal waktu, sembahyang difahami, mari kita sama-sama menyusun hati kita untuk mencari ketenangan dan mencari
ujian adalah sebuah ketenangan kepada kita. Okay, so itu adalah poin yang keempat. Alright, so boleh catatkan di situ, tunaikan hak-hak Allah saya selaku Muslim. Hak-hak Allah selaku saya entrepreneur. Apa? Gaji kena tepat. Kalau dalam documentation memang digaji 1,200, bayar 1,200. Jangan ambil. Kalau kita memang tak boleh keluarkan memo siap-siap. Maaf, bulan ini saya tak dapat membayar dengan sekian yang telah dijanjikan. Keluarkan, siap-siap. So kenapa itu hak Allah yang memang kita kena transparankan kepada hak manusia. Okay, so clearkan semua hak Allah, hak manusia, hak pekerja kita perlu clearkan agar kita lebih tenang, agar kita boleh menerima ujian ini adalah sebuah batu loncatan untuk saya ke next level. Okay, so kita pergi ke poin yang kelima. Alright, so poin yang kelima, alright, menjaga silaturahim. Okay, so kalau tuan-puan nampak slide saya, okay, ambil ayat ini. Sebab kita tahu, oh networking session. Apa itu networking? Okay, kalau dalam bahasa bisnes, networking, open networking. Itu yang selalu berlaku. Okay, so apa yang kita selalu katakan, bila saya pergi Zoom meeting, bila saya pergi seminar, kalau kata orang usahawan adalah free marketing. Okay, so kita boleh katakan di sini, letak dalam diri, janganlah cakap depan-depan tu kan, saya sedang silaturahim. Kalau tuan-puan memang pergi masjid, bolehlah. Ni tuan-puan tengah pergi dekat majlis networking. Okay, maksudnya majlis bisnes. So kita menggunakan perkataan networking. So menjaga silaturahim, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya serta dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Jangan putuskan apa, join mana-mana platform networking. Sekarang banyak Zoom meeting, banyak orang share juga, terutamanya dalam Medact to You. Ada banyak networking yang boleh kita bina di sini. Kita akan ada juga members club. Okey, banyak sekarang ni, banyak sangat. Tinggal kita susun atur mana minggu ni saya nak pergi networking yang mana, silaturahim yang mana. Ingat, ini juga adalah memberi ketenangan dalam ujian. Maksudnya, tuan-puan perlulah mencari rakan-rakan yang lebih kurang sama, yang menghadapi masalah yang sama dan menghadapi kesenangan yang sama. Kita boleh ketawa walaupun bisnes kita tengah drop. Kita boleh, tak ramai yang boleh faham, melainkan kita yang memang sedang menjalankan kita punya perniagaan. Tapi niatkan, ya Allah Tuhanku, aku ingin mencari ketenangan ketika aku menjalankan silaturahim ini. Alright, so kita nak cari ketenangan, kita bina hubungan, kita bina network, kita bina jaringan dengan kepelbagaian bangsa, maybe dengan kepelbagaian negara. So boleh kita bina dalam di sini, dan ia juga akan membina ketenangan dalam ujian anda. Kenapa? Kawan-kawan dalam networking, maybe dia ada idea, dia share, kemudian dia boleh, maybe kita boleh implement. Tapi kadang-kadang 100% kita boleh ambil, kadang-kadang 30% saja kita boleh ambil. So, lihat kita yang kena balance ketika kita melakukan silaturahim. Ingat, silaturahim bukan untuk memenatkan, bukan untuk merungsingkan. Bila anda bersilaturahim dalam keadaan kata mengata is not good. Left daripada grup tu dan kita cari silaturahim yang baru. Macam mana? Macam-macam cara. Okay? So kita pergi ke poin yang keenam, iaitu munajat hamba kepada Allah. Okay? Saya just nak kongsikan di sini, doa ini tolong amalkan. Tangkap gambar doa ni atau boleh tulis dekat ruangan komen. Allahumma inni
as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tolong hafaz doa ni. Apa dia? Kita selalu minta kepada Allah yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu je kita boleh tenang. Serius, tolonglah, tolonglah. Hanya dengan ilmu sahaja kita boleh tenang. Okey? Tak ada ilmu, kita akan sentiasa serabut. Ilman nafi'ah. Kita nak cari ilmu yang bermanfaat. Okey, automatik warizqan thayyibah, rezeki yang baik. Kadang rezeki yang baik itu beruntung, kadang tapi dia sentiasa baik. Okey, dan yang paling penting adalah wa amalan mutaqabbala, amal ibadah yang diterima. Terima siapa? Kalau Allah dah terima, dunia mesti tenang. Dunia mesti tenang. Kita akan melihat kepancaran, orang tu mudahnya dia berjaya. Mudahnya. Kenapa? Allah dah terima amalan dia. Okay? So macam mana? Setiap hari kita wajib minta. Kenapa? Sebab kita tak confirm kita punya di mana. Until now. Until yang saya tengah bercakap ni pun, saya wajibkan diri saya untuk baca doa ini setiap hari. So tangkap gambar atau boleh tulis balik dekat ruangan komen. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Okay? So hadis ni dari mana Ustazah? Okay, saya dah letakkan tu daripada Sahih Ahmad dan Ibnu Majah. Okay? Boleh-boleh ya? Alright. So, poin yang terakhir adalah bacalah Al-Quran. Okay? Kalau tuan-puan mencari ketenangan, bacalah Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran, dengarkanlah Al-Quran. Mohonlah. Okay? YouTube channel banyak sangat. Okay? Kita punya channel juga ada banyak sangat. Kita punya sharing tentang Al-Quran. Tak boleh juga nak dengar, ya Allah susahlah, susahlah. Susah berusaha mencari ilmu untuk membaca Al-Quran. Cari seseorang, cari kawan. Kalau tak ada kawan, cari ustazah atau carilah siapa sahaja yang boleh sama-sama satu hari satu ayat pun okeylah. Okay? Kalau tak boleh juga tak boleh, saya tak pernah meluangkan hidup untuk Al-Quran, sebulan sekali lah. Tak boleh juga Ramadan lah. Tak boleh juga, carilah kain kapan. Alright? Okay? So, bina bacaan Al-Quran bersama ahli keluarga anda. Alright? So, ini sahaja perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan kita ada 7 poin utama cara untuk menenangkan jiwa. Okay? Boleh gunakan yang mana dahulu, boleh susun mengikut emosi yang sedang bergelora, boleh susun bacaan-bacaan ini yang mengikut anda merasakan kepentingan dalam diri anda ketika anda menghadapi kesukaran masa ini. Bukan anda sahaja yang sukar, saya juga sukar, kita juga sedang sukar dalam keadaan negara kita yang sedang tak berhenti dengan numbers-numbers yang ini. So, haraplah kita terus berdoa, teruslah kita berusaha. Dunia tak akan berubah, tapi kita yang perlu sentiasa berubah. Semangatkan, terus berjuang, terus bersemangat, terus katakan, saya luar biasa. Saya luar biasa. Alright? Katakan, letak pada diri anda, saya adalah mukmin luar biasa. Saya adalah mukmin luar biasa. Alright? So, itu sahaja daripada saya perkongsian pada malam ini. Terima kasih. So, harap dapat komen-komen daripada penonton di luar sana. Alright? Saya serahkan majlis ini kepada moderator kita. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ana atas perkongsian sebentar tadi. Alhamdulillah, 7 poin yang cukup strong untuk kita pegang sebagai kita punya pedoman untuk kita survive di sebalik ujian yang diturunkan ini. Jadi saya nak bacakan di ruangan komen ada beberapa soalan. Mungkin kita boleh jawab soalan Ustazah daripada Tuan Yak Haizan Hakim. Soalannya sangat menarik. Soalannya berbunyi, bagaimana nak biasakan diri pandang kesusahan sebagai kegembiraan? Maksudnya kita nak tengok daripada side yang positif tu Ustazah. Mungkin Ustazah boleh terangkan. Silakan Ustazah. Okay, so bagaimana untuk memandang kesukaran dengan cara pandang yang berbeza, iaitu
membahagiakan. Ingat ayat tadi, ayat pertama, yang pertama, ujian adalah jalan hidup. Ujian adalah jalan hidup. Pegang, buat nota yang pertama, ujian adalah jalan hidup. Yang kedua, tulis juga inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan disamakan, sama dengan dia punya tu, sama dengan kesenangan di situ. Maksudnya ada kemudahan. Alright, so pegang ayat ini, surah Al-Insyirah ayat ke-9. So cara pandang kita akan lebih luas, cara kita menghadapi masalah lebih luas. Maybe yang pertama, bila malam ini saya telah mendengarkan, cuba tarik nafas dengan tenang dan katakan, I want to back to Al-Quran. Okay, so cara pandang kita insyaAllah akan berubah. Itu saja jawapan pendek saya. Okey, baik Ustazah. Saya scroll juga ruangan FB, ada satu lagi soalan yang sangat menarik yang kita boleh jawab. Ada daripada Tuan Haziq Rashid, nak bertanya, Ustazah nak tanya, macam mana kalau dengan menjaga hubungan itu yang boleh membuatkan rungsing dalam kehidupan? Jadi apa yang saya boleh buat? Silakan. Alright. Okay. Apakah yang membuat, bagaimana untuk, kalau anda kata kita dah membina hubungan dan dia merungsingkan, okay, ambil satu kertas, jika dia adalah pasangan kita, kita menjaga hubungan, okay, ni tips saja ya, tips saja. Yang pertama, keluarkan atau sembangkan atau catatkan perkara yang anda sukai kepada pasangan tersebut atau rakan perniagaan tersebut. Saya suka 1, 2, 3, senaraikan. Yang itu yang pertama. Bila dah dapat keindahan, maksudnya kebaikan, senaraikan yang tidak suka juga. Perlu disenaraikan perkara tersebut. Okay? So, mencari solusi mana yang boleh diubah. 100% ke? Kalau memang boleh 100%, boleh. Tapi kalau kita buat staged, sama juga dalam kita punya perniagaan, adakah kita boleh terus 100% menguntungkan, terus 100% berada di dunia yang begitu besar? Tak. Kita letak, maybe saya akan berubah dalam 30%. Tapi bila tuan-puan dah melalui ini, okay, kenal pasti, step yang kedua, kenal pasti keburukan bila duduk dengan komuniti tersebut atau dengan pasangan tersebut. Senaraikan 1, 2, 3 dan kebaikan duduk di situ. Jika keburukan melebihi dari kebaikan, perkara yang perlu dilakukan adalah mengambil tindakan keluar dari keadaan tersebut dan ambil jalan yang lain. InsyaAllah ada banyak lagi ruang dan peluang. Okay? So, jika ia adalah berbentuk hubungan suami isteri, senaraikan, jangan mudah untuk bercerai pada keadaan ini. Okay? Kita sudah membina pelbagai kehidupan, cara kehidupan pada ketika ini, teruskan. Jika dia berbentuk hubungan perniagaan, jelaskan surat lawyer anda, clearkan apa yang do and don'ts-nya, apa yang anda tidak suka dan sukanya. Walaupun ada surat lawyer, kita perlu keluarkan juga, saya tak suka A dengan you, saya suka A dengan you. Alright? Sebab bila you melahirkan hubungan, atau menjalin hubungan, sebenarnya ada perkara yang anda suka sebenarnya. Cuma tidak mahu mencari apakah hikmahnya. So itu adalah tips and trick macam mana kita boleh menjaga hubungan atau bagaimana cara untuk kita keluar daripada komuniti atau hubungan yang telah berlaku. Boleh menjawab ya jawapan soalan tersebut? Boleh Ustazah. Alhamdulillah. Right. Okay, mungkin kita boleh ambil satu soalan terakhir Ustazah. Kita terima banyak soalan yang menarik hari ini. Tapi masa menceburui kita. Kita ambil last question. Ustazah, apakah tips ataupun cara untuk sentiasa istiqamah dalam melakukan sesuatu urusan? Mungkin urusan pekerjaan ataupun urusan dalam melakukan kebaikan dan sebagainya lah. Silakan Ustazah. Okey, apakah tips untuk melakukan kebaikan secara istiqamah? Alright. Yang pertama,
perlu catat, perlu pilih apakah perkara yang anda ingin lakukan secara istiqomah. Ada orang dia boleh melakukan solat malam setiap malam. Ada orang tak boleh. Ada orang memang baik. Nampak ya? Orang sembahyang sunat dia baik. Ada orang dia hanya boleh istiqomah solat duha. Ada orang dia hanya boleh membaca Al-Quran. Jangan lakukan kesemuanya. Catat apakah perkara yang ingin diistiqomahkan melalui perkara yang mudah untuk kita. Ustaz boleh terangkan 10 amalan ini bila diistiqomahkan. Nampak? Alright? Dia seorang penceramah, kenalah general. Kita yang nak pakai ni, kita usahawan. So apa yang kita kena buat yang pertama, senaraikan. Apakah amalan yang saya nak buat? Catat. Dalam catatan, setiap hari perlu membuat list. Buat atau tidak? Tak buat, kenapa tak buat? You must bagi reason pada diri. Itulah bentuk cara untuk membina istiqomah, cara untuk memberikan diri kita satu kekal motivasi, kekal melakukan sesuatu perkara, dan yang ketiga adalah kita tetap dengan kita punya pendirian dan kita menjadi satu akhlak kepada kita. Okay, so cari you punya apa yang you suka, kemudian catat dan buat checklist. Banyak cara sekarang checklist. Kalau tuan-puan boleh tengok dalam Google tu, Google Reminder, ada Google Reminder, ada Google Goal tu. Okay? Kenapa saya bercerita? Saya buat benda tu. So kita tak guna dah sekarang ni yang macam diary book, ya, Tuan Zahiri kan. Kita tak gunakan dah tu. So dah tulis di situ, and then Google akan bantu. Dia boleh tolong cakap tahu sekarang ni. Okey, so itu saja tips daripada saya untuk kita kekal istiqomah dengan setiap amalan yang kita inginkan. Okey, baik. Terima kasih tuan-puan semua atas soalan daripada penonton-penonton kita di FB Live pada malam ini. Terima kasih juga Ustazah Hana atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat hari ini. Semoga perkongsian hari ini dapat menjadi panduan dan pembakar semangat untuk kita semua yang berada di dalam majlis ilmu ini. Jadi tuan-puan semua, masa sangat mencemburui kita. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti inisiatif Midek to You ini dengan melayari Facebook page Midek dan agensi-agensinya setiap hari pukul 9 malam dan mendengarkan topik-topik yang menarik yang akan disampaikan oleh barisan-barisan speaker yang sangat berpengalaman. Okey. Jadi tuan-puan semua, sebelum kita mengakhiri sesi, kami kongsikan dan paparkan satu video ringkas oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah yang bertajuk Memperkasa Hubungan dengan Membentuk Keserasian Roh dengan Orang Lain. Jom sama-sama kita tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang menonton video ni? Ramai orang kadang-kadang bertanya saya, ya, ada isteri kata saya baru terfikir nak mengajak suami makan malam di luar ke, nak pergi pasar bersama ke. Tiba-tiba suami pun cakap, "Yang, jom kita pergi pasar, jom kita makan kat luar." Jadi saya tak faham kenapa bila saya berfikir saja, maka suami saya atau pasangan saya dapat mesej tu. Apa yang berlaku sebenarnya? Ni yang nak cerita, ya. Bagaimana kita nak memperkasa hubungan melalui keserasian roh. Rupanya bila roh kita dengan roh orang yang kita sedang berkomunikasi itu serasi, maka baru terfikir orang yang di sana telah dapat mesej tu. Itu sebenarnya suami isteri, ya, apa nama kata orang tu, baru terfikir saja suami dapat mesej, suami baru terfikir isteri dapat mesej. Ataupun adik-beradik baru teringat kakak atau abang tiba-tiba dapat mesej atau dapat panggilan telefon. Ataupun of course yang paling kuat ialah mak, ayah dan juga dengan anak-anak. Kadang mak baru teringat anak. Kenapa mak ni tak perlu makan? Kenapa teringat yang anak tu? Rupanya anak di sana sedang demam. Bila anak demam, dia akan teringat mak. Bila teringat mak saja, mak dapat mesej. So ini dia antara contoh tentang keserasian roh. Dan roh kita dengan roh orang yang kita sayang ataupun sahabat kita tu serasi, maka apa yang kita fikirkan akan masuk, ya, kalau yang betul-betul masuk dalam kepala orang yang kita fikirkan. Jadi persoalannya, macam mana kita nak serasikan roh antara kita dengan orang lain agar
hubungan kita, komunikasi kita jadi hebat, mampan, ya, cemerlang dan berkesan. Satu, ini kata seorang ulama pada saya, guru-guru saya, dia kata apa? Untuk serasikan roh kita dengan roh orang lain. Pertama, doa mendoakan. Jadi saya pun sebagai seorang guru, sebagai seorang motivator, ya, setiap habis program ataupun kuliah atau ceramah atau kursus, saya cuba, ya, selepas solat taubat kita doakan, ya Allah, jadikan semua peserta kursus aku untuk faham dan dapat mengamalkan apa yang aku sampaikan supaya cemerlang hidup mereka dunia dan akhirat. So bila kita doa mendoakan, roh kita dengan roh orang yang kita doakan akan jadi serasi. Satu. Yang kedua, tak dapat tidak ialah maaf memaafkan. Sebenarnya suami isteri rohnya serasi, adik-beradik rohnya serasi, ibu bapa dan anak-anak rohnya serasi, kawan rapat roh mereka serasi. Kenapa? Sebab sentiasa doa mendoakan, maaf memaafkan. So saya suruh anda dan saya, jom jangan lupa, ya, sentiasa maafkan semua orang, terutamanya orang-orang yang kita sayangi setiap malam sebelum tidur, agar roh kita makin lama makin serasi dan komunikasi kita, hubungan kita makin mantap. Doa mendoakan, maaf memaafkan. Yang ketiganya ialah bantu membantu, tolong menolong. Ingat yang saya selalu sebut banyak kali, Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Dan kalau nak tolong orang lain, mulakan dengan keluarga kita, ya, orang yang dekat, jiran-jiran dan seterusnya, barulah orang yang lebih jauh dari itu. So bila doa mendoakan, maaf memaafkan, bantu membantu, roh makin serasi antara kita dengan orang yang terlibat. Tiga. Yang keempat, tak dapat tidak ialah kita didik mendidik, ya, ajar, pesan, nasihat. Bila kita dengan penuh ikhlas mendidik, menasihati, menegur orang yang kita sayang, maka roh kita makin lama makin serasi. So tegur dan didik mendidik antara satu dengan lain sebagai asbab ikhtiar untuk menserasikan roh. Empat. Yang kelima ialah hantar gelombang sayang. Saya pernah sebut dalam rakaman yang lepas, ya, kita kena hantar gelombang sayang. Jumpa saja keluarga, jumpa siapa, kawan rapat, adik-adik, terus hantar gelombang. Aku sayang, aku hormat kamu, aku sayang kamu, aku hormat kamu. Hantar gelombang positif. Bila kita hantar gelombang positif, maka roh kita makin lama makin serasi. 5. Yang keenamnya ialah ceria menceriakan, gembira menggembirakan. Make them happy. Kita buat orang yang kita sayang tu gembira, ceria, good mood. Apa cara yang munasabah dan syariah compliant, maka insya-Allah dengan menceriakan mereka, roh kita makin lama makin serasi. Ceriakan mereka, make them happy. Ya, yang kelima. Yang keenam ialah yang keenam, yang ketujuh ialah bukanlah buat kerja sama. Do things together. Ya, kalau suami isteri masak bersama, mandi bersama, tidur bawah satu selimut, ya, isteri cuci pinggan, suami lap, membilas dan sebagainya. Buat kerja sama, roh makin serasi. Buat kerja bersama. Masya-Allah, ya. Dan yang ketujuh, yang ke-8, layan semua orang sebagai aset. Ingat, sebenarnya bila Allah temukan, datangkan kepada kita berbagai-bagai jenis manusia, semua orang yang Allah datangkan kepada kita adalah aset. Memberi kebaikan, pengajaran, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Bila kita layan dan hormati dan menghargai semua orang yang datang ke kita sebagai aset, roh kita dengan roh mereka akan serasi. Dan akhirnya, ya, bila kita sentiasa redha dengan setiap kejadian, setiap isu, setiap perkara, setiap kita redha dan bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka roh kita akan jadi murni. Dan roh yang murni ini akan menarik roh-roh yang sebenarnya keserasian dengan roh yang lain. Roh mean soul, our soul, ya, keserasian roh mean roh kita dengan roh orang lain, ya, soul kita dengan soul orang lain, kalbu kita dengan kalbu orang lain akan jadi serasi. Ni ada magnet, ada chemistry, maka komunikasi kita menjadi mantap. Salam hormat, salam sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsat atas pesanan tadi. Ingat, mulai hari ini, marilah kita menjadi insan yang saling doa mendoakan, maaf memaafkan dan menyebarkan aura yang positif
dan kasih sayang kepada insan-insan di sekeliling kita, insya-Allah. Jadi sekian saja sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada para penonton FB Live kita yang kekal setia bersama kita daripada awal sehinggalah ke hujung rancangan. Jangan lupa tuan-puan semua untuk terus mengikuti inisiatif Medact to You ini dengan menyokong Medact dan menyertai program-program yang dijalankan. Dan jangan lupa juga tuan-puan semua, ini kena ingat, janji temu kita esok bagi sesi Medact to You pada pukul 9 malam yang akan dibawakan khas oleh SME Corp yang akan mengupas mengenai topik PKS. Tuan-puan semua boleh mengikuti sesi ini di ruangan Facebook Live InScan. Kita akan sharekan. Alright. Jadi sekian saja daripada kami. Salam sayang daripada pihak InScan kepada semua usahawan, rakan-rakan usahawan yang berada dalam FB Live ni. Jaga diri. InsyaAllah berjumpa lagi kita dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.